bercakap dalam bahasa Melayu, jadi Anda dapat kosong. Ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan oleh seorang profesor kepada seorang pelajar pertukaran dari Malaysia selepas dia selesai membentangkan hasil kerjanya di dalam sebuah kelas undang-undang di Amerika Syarikat. Walaupun dia telah menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan semua pelajar memahaminya, tetapi hanya karena dia menggunakan 2-3 perkataan bahasa Melayu, dia diberikan grade F dan beasiswanya ditarik balik. Apa yang lebih mengejutkan ialah profesor tersebut mendakwa bahwa bahasa Inggris adalah satu-satunya bahasa undang-undang. Tetapi pada hari itu, Aisyah berdiri seorang diri di hadapan jawatan kuasa disiplin dan membuktikan dengan rasional mengapa bahasa Melayu adalah bahasa yang lebih mendalam dan tepat, dan akhirnya, profesor itu terpaksa menitiskan air mata dan menundukkan kepalanya. Apa sebenarnya yang telah dia katakan? Kisah hari ini adalah tentang Aisyah. Sebelum menonton video ini, sila tekan butang langgan dan suka, yang akan menjadi pendorong semangat kami dalam berkarya. Aisyah, 28 tahun, merupakan lulusan undang-undang dari Malaysia dan telah melanjutkan pengajian di sebuah sekolah undang-undang di Amerika Syarikat selama lebih setahun. Sejak kecil, dia telah diajar oleh ayahnya, seorang peguam, tentang ketepatan bahasa. Baginya, undang-undang bukan sekadar satu bidang pengajian, tetapi satu komitmen seumur hidup. Pada hari itu, kelas perbincangan berjalan seperti biasa. Ia adalah sesi untuk membandingkan dan menganalisis penghakiman kes di setiap negara. Dalam kelas undang-undang antarabangsa Profesor Richard Gray, Aisyah mengambil contoh satu penghakiman kes di Malaysia untuk menerangkan, dalam kes ini, untuk melindungi pihak ketiga yang bertindak dengan suci hati, konsep amanah adalah tunjang utamanya. Aisyah menggunakan perkataan bahasa Melayu amanah secara semula jadi, dan dia terus menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan menjelaskannya. Dalam situasi di mana sukar untuk menyampaikan ide undang-undang yang unik di Malaysia dengan menggunakan bahasa Inggris semata-mata, penjelasan Aisyah menjadi lebih jelas dan tepat. Para pelajar mengangguk tanda faham. Walaupun ia adalah konsep undang-undang timur yang tidak biasa bagi pelajar Amerika, penjelasan Aisyah yang terperinci membolehkan mereka memahami perbezaan halus tersebut. Selain itu, konsep maruah juga penting, sambung Aisyah. Ia merangkumi rasa malu dan harga diri, yang merupakan satu kesadaran tanggung jawab moral yang berbeza tahapnya daripada konsep conscience yang dibincangkan dalam tradisi perundangan Barat. Ia bukan sekadar keputusan dalaman pribadi, tetapi satu konsep yang merangkumi tanggung jawab yang terbentuk dalam hubungan sosial dan prinsip moral. Pembentangan Aisyah berjalan lancar sepanjang kelas. Setiap kali dia menggunakan istilah undang-undang bahasa Melayu, dia terus menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan menjelaskan perbezaannya. Gayanya seolah-olah menjadi jambatan yang menghubungkan kedua-dua sistem perundangan. Konsep kewajaran juga begitu. Konsep kewajaran dalam masyarakat Malaysia mempunyai makna yang merangkumi kebenaran moral dan etika yang lebih luas daripada konsep justice Barat, yang seringkali hanya bersandarkan pada kedaulatan undang-undang semata-mata. Perbezaan-perbezaan ini memberikan perspektif yang penting dalam mentafsir undang-undang antarabangsa. Apabila kelas tamat, beberapa pelajar datang kepadanya untuk meminta penjelasan lanjut, terutamanya pelajar yang mengambil subjek minor dalam pengajian timur. Bila awak terangkan dalam bahasa Melayu, ia jadi lebih mudah difahami. Ada nuansa yang terjemahan tak dapat sampaikan sepenuhnya, kata salah seorang daripada mereka. Aisyah berasa bangga dengan hakikat, bahwa dia boleh menggunakan kedua-dua bahasa ibunda, dan bahasa Inggris untuk menyampaikan konsep undang-undang yang lebih lengkap dan tepat. Dia pikir, inilah pertukaran akademik antara bangsa yang sebenar. Malam itu, Aisyah menelepon ayahnya. Ayah, hari ini Aisyah dapat terangkan penghakiman kes Malaysia dalam kelas dengan baik. Konsep undang-undang dalam bahasa Melayu dapat sampaikan makna yang lebih tepat berbanding bahasa Inggris. Ayahnya menjawab dengan lembut. Betul tuh, Aisyah, bahasa bukan sekadar alat komunikasi biasa, ia adalah kerangka pemikiran. Kebolehan bahasa Melayu kamu akan banyak membantu dalam pengajian undang-undang. Yang penting, ayah bangga dengan kamu karena kamu berkomunikasi dengan dunia tanpa meninggalkan identiti kemalaysiaan kamu.
Tetapi Aisyah belum tahu tentang perkara mengejutkan yang akan menimpanya dalam beberapa hari akan datang. Dia tidak pernah menyangka bahwa penggunaan bahasa Melayu secara semula, jadi di dalam kelas, pada hari itu akan membawa kesan besar yang tidak dijangka. Dia tidak pernah terfikir bahwa kebebasan berekspresi dalam bahasa yang dianggapnya normal akan dipandang oleh sesetengah pihak sebagai satu pelanggaran yang tidak boleh diterima. Pagi Isnin, Aisyah memeriksa email universitinya lebih awal daripada biasa. Dia berniat untuk melihat maklum balas tugasan atau pengumuman untuk kelas minggu hadapan. Tetapi sebaik sahaja dia melihat slip keputusan muncul di skrin, wajah Aisyah menjadi pucat. Di ruangan markah subjek undang-undang antarabangsa, tertera angka sifar yang besar. Markah sifar. Apa nih? Aisyah memeriksa skrin sekali lagi. Dia pasti dia telah membuat pembentangan dengan bersungguh-sungguh, dan pelajar lain juga memberikan respons yang baik. Dia berpikir secara positif, bahwa mungkin ini adalah kesilapan sistem dan terus menuju ke pejabat Profesor Gray. Tok, 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 Aisyah mengetuk pintu pejabat profesor, suara yang dingin menjawab dari dalam. Masuk, Profesor. Saya datang nak tanya tentang markah. Markah pembentangan subjek undang-undang antarabangsa saya kosong. Saya tak pasti sama ada ini kesilapan sistem atau tidak. Profesor Richard Gray memandang Aisyah melalui cermin matanya dengan dingin. Lelaki kulit putih, berusia lewat 60 kontaan ini adalah seorang profesor kanan yang telah berkhidmat di universiti itu selama lebih 30 tahun. Tetapi tiada sebarang kemesraan terpancar di wajahnya. Bukan kesilapan. Anda menggunakan bahasa selain bahasa Inggris di dalam kelas. Dalam sukatan pelajaran, dinyatakan dengan jelas bahwa hanya bahasa Inggris yang dibenarkan. Aisyah berasa keliru. Tapi Profesor, saya terangkan dalam bahasa Melayu dan terus terjemahkannya ke bahasa Inggris, pelajar lain semua faham. Itu tidak penting. Suara Profesor menjadi lebih tegas. Peraturan tetap peraturan. Kelas ini sama sekali tidak membenarkan penggunaan bahasa lain selain bahasa Inggris. Apa yang awak cakapkan? Saya tidak faham. Rasa tidak adil mula membuak di dalam hati Aisyah. Profesor, saya guna bahasa Melayu untuk terangkan konsep undang-undang Malaysia seperti amanah atau maruah adalah untuk menyampaikan makna yang lebih tepat. Dan saya telah menerjemahkannya. Profesor Gray memotong kata-kata Aisyah. Ini Amerika Syarikat. Anda sedang belajar di sebuah sekolah undang-undang Amerika Syarikat. Saya faham Anda rindukan bahasa ibunda Anda, tetapi dalam perbincangan akademik, kita mesti menggunakan bahasa sepunya, yaitu bahasa Inggris. Hati Aisyah terasa membahang. Kata-kata profesor itu membawa makna yang lebih daripada sekadar pematuhan peraturan biasa. Ia seolah-olah menyiratkan penghinaan terhadap bahasa dan budayanya sendiri. Profesor, pelajar-pelajar lain semua kata mereka faham penjelasan saya, malah ada yang datang minta penjelasan lanjut selepas kelas. Saya guna bahasa Melayu demi ketepatan akademik. Itu tidak relevan, jawab Profesor dengan dingin. Anda telah melanggar peraturan, jadi Anda mesti terima akibatnya. Dan saya beritahu awak satu perkara lagi, jika perbuatan seperti ini berulang, Anda boleh dibuang universiti. Aisyah hampir tidak percaya dengan apa yang didengarinya. Dibuang universiti? Hanya karena dia menjelaskan konsep undang-undang dengan bahasa ibundanya? Profesor, bukankah itu keterlaluan? Saya tidak berniat melanggar mana-mana peraturan, saya cuma mahu berkomunikasi secara akademik dengan lebih tepat. Apapun niatnya, hasilnya tetap sama, kata Profesor sambil menyusun dokumen seolah-olah mahu menamatkan perbualan. Jika Anda tidak boleh mematuhi peraturan universiti ini, cobalah pertimbangkan pilihan lain. Aisyah keluar dari pejabat dan berdiri terdiam di koridor untuk masa yang lama. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan putus asa. Segala usaha kerasnya selama setahun yang lalu demi impiannya, seolah-olah hancur dalam sekelip mata. Malam itu, Aisyah tidak dapat tidur. Aisyah tidak dapat tidur. Pandangan dingin Profesor dan perkataan dibuang yang menakutkan terus berlegar di kepalanya. Adakah dia benar-benar telah melakukan kesalahan? Atau adakah dia sedang didiskriminasi secara tidak adil?
3 hari berlalu sejak dia dimaklumkan tentang markah sifar. Tetapi hati Aisyah masih terasa berat. Apabila membuka buku di perpustakaan, huruf-huruf seakan tidak masuk ke mata dan sukar untuk menumpukan perhatian di kelas lain. Yang paling sukar untuk ditanggung adalah pandangan rakan-rakan pelajarnya. Berita tersebar dengan cepat tentang pelajar Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu di dalam kelas dan mendapat markah sifar. Sesetengah pelajar memandangnya dengan pandangan simpati, tetapi kebanyakannya seolah-olah menjaga jarak dengan berhati-hati. Aisyah, awak oke? Jessica, yang berada dalam kelas undang-undang antara bangsa yang sama, menegurnya dengan berhati-hati. Dia adalah salah seorang pelajar yang mendengar pembentangan Aisyah pada hari itu. Sejujurnya, tak berapa oke, jawab Aisyah terus terang. Saya tak tahu apa salah saya. Saya cuma nak terangkan dengan lebih tepat. Jessica melihat sekeliling dan berbisik. Saya rasa profesor tu keterlaluan. Saya faham semua yang awak terangkan. Malah, kalau diterangkan dalam bahasa Inggris sahaja, saya takkan faham perbezaan halus tu. Sedikit harapan muncul di hati Aisyah. Betul ke? Jadi, boleh tak awak jadi saksi untuk saya? Tolong beritahu profesor atau... Tetapi riak wajah Jessica berubah muram. Maaf, Aisyah. Saya nak tolong. Tapi Profesor Gray ada pengaruh besar di universitas ini. Saya tak nak menentangnya dan menjejaskan markah saya. Aisyah mengangguk. Dia faham perasaan Jessica. Semua pelajar hidup dalam persaingan yang sengit, dan mencabar seorang profesor memerlukan keberanian yang besar. Beberapa pelajar lain juga menunjukkan reaksi yang serupa. Mereka menyatakan simpati secara pribadi dan memberikan kata-kata semangat, tetapi untuk menyokong secara terbuka nampaknya satu perkara yang sukar bagi mereka. Biarkan saja, boleh tak? Sarah, rakan sebilik Aisyah, menasihati dengan berhati-hati. Tak baik biarkan markah satu subjek menjejaskan seluruh pengajian. Lain kali, lebih berhati-hati sajalah. Aisyah berasa serba salah. Semua orang memberikan nasihat yang kelihatan munasabah, tetapi jauh di sudut hatinya, dia merasakan dia tidak boleh membiarkan perkara ini begitu sahaja. Ini bukan sekadar masalah markah satu subjek. Malam itu, Aisyah mengeluarkan surat ayahnya dan membacanya buat pertama kali setelah sekian lama. Ia adalah surat yang ditulis ayahnya sebelum dia datang belajar di Amerika. Aisyah, anak ayah. Tempat yang kamu akan tuju itu sememangnya pusat ilmu yang hebat. Tetapi kadangkala, perkara sukar boleh berlaku. Apabila itu terjadi, sentiasa ingat bahwa bahasa adalah kedalaman pemikiran, dan ia adalah alat untuk menyatakan fikiranmu. Jika ada sesiapa yang coba menindas kata-katamu, itu bermakna mereka coba menghalang pemikiranmu sendiri. Apabila itu terjadi, berdirilah teguh dan suarakan pendapatmu dengan lebih lantang. Semasa membaca surat itu, air mata Aisyah mengalir membasahi pipi. Kata-kata ayahnya sangat bertepatan dengan situasinya sekarang. Ini bukan sekadar masalah penggunaan bahasa biasa, tetapi masalah tentang identiti dan kebebasan berfikirnya. Aisyah duduk di mejanya, membuka komputer riba dan mencari laman web Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia Sekolah Undang-Undang. Semasa membacanya, dia menemui pasal mengenai kebebasan bersuara pelajar dan perlindungan hak budaya. Coba lawan sekalipun, bisik Aisyah perlahan. Keesokan paginya, Aisyah memfailkan aduan rasmi kepada Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia. Dalam aduannya, dia menceritakan keseluruhan kejadian, menyatakan bahwa ini bukan sekadar pelanggaran peraturan biasa, tetapi satu pelanggaran hak untuk ekspresi budaya. Ini bukan masalah bahasa biasa. Bagaimana penggunaan bahasa ibunda untuk ketepatan akademik boleh menjadi alasan untuk hukuman? Ini adalah diskriminasi budaya yang jelas dan pelanggaran kebebasan bersuara. Selepas memfailkan aduan, Aisyah berasa sedikit lega. Sekurang-kurangnya dia telah mencipta peluang untuk menyuarakan pendapatnya. Tetapi pada masa yang sama, dia berasa sangat takut. Dia merasakan bahwa kini dia telah melangkah ke jalan yang tidak boleh berpatah balik. Seminggu selepas memfailkan aduan,
Aisyah menerima makluman rasmi daripada Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia Sekolah Undang-Undang. Kandungannya menyatakan bahwa Jawatan Kuasa telah menerima kesnya dengan serius dan memutuskan untuk mengadakan satu pendengaran awam. Apabila berita mengenai pendengaran itu tersebar, seluruh sekolah menjadi gempar. Jarang sekali konflik antara pelajar dan profesor meningkat menjadi satu proses rasmi seperti ini. Terutamanya isu diskriminasi budaya yang berkaitan dengan penggunaan bahasa telah menjadi tumpuan utama, menyebabkan ramai pelajar antara bangsa memberikan perhatian khusus. Aisyah bersedia untuk pendengaran itu dengan mencari maklumat yang berkaitan di perpustakaan. Dia mengkaji penghakiman kes yang berkaitan dengan kebebasan bersuara, kebebasan akademik, dan hak budaya sehingga larut malam. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih sangat bimbang. Adakah hujahnya akan diterima? Dalam pada itu, seorang individu yang tidak dijangka datang menemuinya. Dia adalah Profesor Harold Berna, seorang profesor kanan berambut putih berusia 70-an. Profesor Birne adalah seorang profesor veteran yang telah berkhidmat di universiti itu selama lebih 40 tahun, dan juga merupakan anggota utama Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia. Cik Aisyah. Ada masa sekejap? Suara Profesor Birne lembut. Ya, Profesor, jawab Aisyah dengan tegang. Saya dah dengar tentang kisah awak. Saya rasa ia satu masalah yang sangat menarik, kata Profesor Birne sambil duduk di atas kerusi. Dalam pendengaran nanti, apa alasan yang awak rancang untuk pertahankan diri? Aisyah menjelaskan satu persatu alasan yang telah disediakannya. Profesor, saya guna bahasa Melayu demi ketepatan akademik. Konsep undang-undang terbentuk dalam konteks budaya, jadi apabila diterangkan dalam bahasa asalnya, maknanya dapat disampaikan dengan lebih tepat. Profesor Birne mengangguk. Teruskan. Selain itu, saya gunakan bahasa Melayu dan terus menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Ini bukan untuk bercakap seorang diri, tetapi satu tindakan untuk berkomunikasi. Jika ini dianggap sebagai pelanggaran peraturan, komunikasi akademik dalam era kepelbagaian budaya boleh terjejas. Pandangan yang baik, mata Profesor Birne bersinar. Tapi ada satu lagi perkara yang lebih penting, yaitu motivasi pribadi, mengapa awak memilih untuk berjuang kali ini. Aisyah terdiam seketika, kemudian mula bercakap dengan perlahan. Profesor, sejak kecil saya selalu dengar kata-kata ini dari ayah saya, bahwa bahasa adalah kedalaman pemikiran. Penjelasan saya tentang konsep undang-undang dalam bahasa Melayu bukan sekadar soal terjemahan. Ia berkaitan secara langsung dengan cara saya berpikir dan cara saya memahami dunia. Profesor Birne mendengar dengan senyap. Jika saya mengalah di sini, ia seolah-olah saya menghantar message kepada semua pelajar antara bangsa yang berada dalam situasi yang sama seperti saya, bahwa bahasa dan budaya Anda tidak dialu-alukan di sini. Itu bukan dunia yang saya inginkan. Profesor Birne memandang Aisyah lama. Di matanya, ada perasaan kagum. Cik Aisyah, saya hormat dengan keberanian awak. Saya tak pasti sama ada sesuai untuk saya katakan, tapi saya sendiri pernah ada pengalaman yang serupa semasa saya muda. Pengalaman macam mana, Profesor? Ia adalah kisah semasa saya menyertai gerakan hak sivil pada tahun 60-an. Pada masa itu, ramai juga yang berkata, peraturan tetap peraturan, undang-undang tetap undang-undang. Jantung Aisyah berdegup kencang. Dia sadar bahwa Profesor kanan ini berada di pihaknya. Bercakaplah dengan berani dalam pendengaran nanti. Keikhlasan awak akan sampai kepada mereka, kata Profesor Birne sambil berdiri. Dan satu lagi, sentiasa ingat, kadangkala keberanian seorang insan mampu mengubah keseluruhan sistem. Pendengaran itu tinggal seminggu lagi. Aisyah membuat persiapan yang lebih rapi, tetapi yang paling penting adalah menyampaikan keikhlasannya seperti yang dinasihatkan oleh Profesor Birne. Pada hari pendengaran, Dewan Utama Sekolah Undang-Undang itu lebih sesak daripada biasa, bukan sahaja pelajar, malah pensyarah dan beberapa wartawan turut hadir. Kisah Aisyah telah menarik perhatian sebagai isu kepelbagaian budaya dalam pendidikan secara amnya, melangkaui konflik pribadi biasa. Aisyah berdiri di hadapan podium dan menarik nafas dalam-dalam.
Dia dapat merasakan pandangan dingin Profesor Richard Gray yang duduk di kalangan penonton. Tetapi dia tidak lagi berasa gentar. Semangat daripada Profesor Birne dan surat ayahnya memberinya keberanian, ahli-ahli jawatan kuasa yang dihormati. Dan para hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Suara Aisyah bergetar tetapi jelas. Pada hari ini, saya ingin bercakap sebagai seorang pelajar, dan sebagai seorang manusia, tentang apa yang telah saya alami. Sebaik sahaja dia mengucapkan kata pertama, Aisyah berasa tenang secara luar biasa. Kebimbangan dan ketakutan selama beberapa minggu yang lalu hilang dalam sekelip mata, dan dia dapat menumpukan perhatian sepenuhnya pada message yang ingin disampaikannya. Saya menggunakan bahasa Melayu untuk menerangkan konsep undang-undang Malaysia seperti amanah, maruah, dan kewajaran di dalam kelas. Ini adalah pilihan demi ketepatan akademik. Aisyah perlahan-lahan mengemukakan hujahnya. Dia merujuk dokumen yang telah disediakannya untuk menyokong penjelasannya. Sebagai contoh, konsep amanah tidak hanya bermaksud kesilapan atau kepercayaan. Dalam Undang-Undang Malaysia, amanah merujuk kepada kepercayaan dan tanggung jawab yang diletakkan pada seseorang, yang mempunyai makna yang lebih kompleks dan halus berbanding konsep mistake atau trust dalam sistem perundangan barat. Para hadirin mula mengangguk. Penjelasan Aisyah adalah rasional dan meyakinkan. Jelas bahwa dia bukan sekadar memberi alasan, tetapi benar-benar mencari kebenaran akademik. Begitu juga dengan konsep maruah. Konsep konsiens barat menekankan pada keputusan moral pribadi, tetapi maruah di Malaysia, yang berakar umbi dalam budaya Melayu dan nilai Islam, merangkumi rasa malu dan harga diri yang berkait rapat dengan tanggung jawab terhadap masyarakat dan komuniti, melangkaui keyakinan dalaman pribadi. Aisyah berhenti sejenak untuk menarik nafas, kemudian menyambung dengan suara yang lebih tegas. Perbezaan-perbezaan halus ini, jika diterangkan dalam bahasa lain semata-mata, akan kehilangan kedalaman dan ketepatannya. Saya menggunakan bahasa Melayu, kemudian menerjemah dan menjelaskannya serta-merta. Ini bukan usaha komunikasi yang eksklusif, tetapi usaha komunikasi yang terbuka. Desas-desus perlahan kedengaran di kalangan penonton. Ramai yang bersetuju dengan hujah Aisyah. Semua pelajar yang hadir di kelas pada hari itu benar-benar memahami penjelasan saya, malah, mereka mengatakan ia lebih jelas. Seorang pelajar, bahkan memberitahu saya, bila diterangkan dalam bahasa Melayu, ia jadi lebih mudah difahami. Tiba-tiba, seorang pelajar di kalangan penonton mengangkat tangan. Dia adalah Jessica, yang turut hadir di kelas pada hari itu. Apabila pengerusi jawatan kuasa membenarkannya bercakap, Jessica berdiri. Saya adalah pelajar yang berada di dalam kelas pada hari itu. Pembentangan Cik Aisyah sangat mengagumkan, dan tiada seorang pun pelajar yang menghadapi masalah untuk memahaminya disebabkan penggunaan bahasa Melayu. Sebaliknya, ia adalah peluang yang berharga untuk mempelajari perbezaan budaya dalam konsep undang-undang. Disusuli oleh beberapa pelajar lain yang turut berdiri dan memberikan keterangan yang sama, Aisyah terkejut. Pelajar-pelajar yang tidak berani bersuara semasa persediaan untuk pendengaran kini menjadi berani. Pada ketika itu, dia merasakan kuasa kebenaran sedang menggerakkan hati orang ramai. Profesor Richard Gray berdiri untuk membantah. Walau apapun keterangan pelajar, peraturan tetap peraturan. Dalam sukatan pelajaran dinyatakan dengan jelas larangan menggunakan bahasa lain, dan pelanggaran ini adalah satu fakta yang jelas. Tetapi Aisyah tetap tenang dan membalas seperti yang telah disediakannya. Profesor, jika kita meneliti semula sukatan pelajaran yang Tuan sebutkan, ia menyatakan bahwa bahasa pengantar utama adalah bahasa Inggris. Tiada sebarang peruntukan yang melarang penggunaan bahasa lain secara mutlak. Lebih-lebih lagi, penggunaan bahasa untuk ketepatan akademik adalah satu kaidah penyelidikan yang diterima umum dalam pengajian undang-undang antara bangsa. Desas-desus kedengaran lagi di kalangan penonton. Hujah Aisyah yang begitu teliti tidak dijangka. Dia bukan sekadar merayu dengan emosi, tetapi mengemukakan alasan dan asas perundangan. Aisyah menguatkan suaranya untuk ucapan pembelaan terakhirnya. Ahli-ahli jawatan kuasa yang dihormati, masalah ini bukan sekadar masalah pematuhan peraturan biasa. Ini adalah masalah tentang kebebasan akademik,
kebebasan bersuara, dan penghormatan terhadap kepelbagaian budaya. Jika komunikasi akademik yang menggunakan bahasa ibunda diharamkan, kita sebenarnya sedang meninggalkan pertukaran akademik antara bangsa yang sejati. Pada ketika itu, Profesor Harold Birne mengangkat tangan, semua orang menumpukan perhatian kepadanya, seorang anggota utama jawatan kuasa, dewan menjadi senyap sehinggakan bunyi nafas pun hampir tidak kedengaran. Profesor Harold Birne berdiri perlahan-lahan. Sebagai seorang profesor kanan berusia 70-an, pergerakannya perlahan, tetapi ketegasan yang tersirat sudah cukup untuk membuat seluruh dewan senyap. Setiap perkataan daripada Profesor Birne, yang telah mengajar ramai pelajar selama 40 tahun, adalah sejarah itu sendiri. Tuan Pengerusi dan rakan-rakan profesor sekalian, terima kasih kerana memberi saya peluang untuk bercakap. Suara Profesor Birne masih jelas walaupun sudah berusia. Hari ini, di sini, saya telah mendengar kata-kata berani seorang pelajar dan berasa amat kagum. Dia berhenti dan memandang Aisyah seketika. Di matanya, ada kehangatan dan rasa hormat yang mendalam. Apabila mendengar hujah Cik Aisyah, saya teringat akan satu peristiwa yang saya alami 40 tahun lalu. Ketika itu, saya masih seorang profesor muda yang menyertai gerakan hak sivil. Pada masa itu juga, ramai orang berkata, peraturan tetap peraturan, tradisi mesti dikekalkan. Dewan menjadi lebih senyap. Semua orang ingin tahu bagaimana pengalaman pribadi Profesor Birne berkaitan dengan situasi semasa. Tetapi saya sadar dalam proses itu, bahwa kadangkala, menentang peraturan yang salah adalah satu bentuk keadilan yang lebih besar. Pendidikan sejati bukanlah tentang memaksakan keseragaman, tetapi tentang menerima kepelbagaian. Profesor Birne menguatkan suaranya. Amerika Syarikat adalah sebuah negara yang mengisytiharkan dirinya sebagai tanah kebebasan. Tetapi jika kita melarang seorang pelajar daripada menggunakan bahasa ibundanya sendiri, adakah itu selaras dengan semangat kebebasan? Atau adakah kita sedang menyekat kepelbagaian dalam berekspresi? Jantung Aisyah berdegup kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa profesor kanan ini akan berdiri di pihaknya dan menyokongnya dengan begitu kuat. Lebih-lebih lagi, pelajar ini menggunakan bahasa Melayu demi ketepatan akademik. Undang-undang adalah satu bidang yang berakar umbi daripada bahasa dan budaya. Adalah satu kebenaran yang tidak dapat dinafikan, bahwa konsep undang-undang setiap negara terbentuk dalam sejarah dan budaya negara tersebut. Profesor Birne berhenti sejenak, memandang sekeliling penonton, dan berkata dengan lebih perasaan. Cik Aisyah tidak menggunakan bahasa Melayu semata-mata untuk kemudahan pribadi. Dia berusaha untuk komunikasi akademik yang lebih tepat dan mendalam. Dan dia menerjemahkannya serta-merta agar semua orang dapat faham. Bagaimana ini boleh menjadi alasan untuk hukuman? Tepukan gemuruh perlahan-lahan kedengaran dari kalangan penonton. Apabila seorang demi seorang turut bertepuk tangan, akhirnya seluruh dewan bergema dengan tepukan. Profesor Birne menunggu tepukan reda sebelum menyambung. Sebagai anggota jawatan kuasa, saya mencadangkan agar markas subjek undang-undang antara bangsa Cik Aisyah dinilai semula dengan serta-merta, dan universiti kita harus menggalakkan penggunaan bahasa yang pelbagai untuk tujuan akademik secara serius pada masa akan datang. Pada ketika itu, Profesor Richard Gray terus berdiri. Wajahnya merah padam. Profesor Birne, itu adalah satu pengabaian terhadap pelanggaran peraturan yang jelas. Jika kita terpengaruh dengan rayuan emosi seorang pelajar, disiplin pendidikan akan runtuh. Tetapi Profesor Birne menjawab dengan tenang. Profesor Gray, disiplin sejati tidak datang daripada keseragaman, tetapi daripada keadilan. Dalam tindakan pelajar ini, saya melihat satu komitmen akademik, bukan satu pelanggaran peraturan. Pada masa itu, seorang lagi anggota jawatan kuasa bersuara. Saya juga bersetuju dengan pandangan Profesor Birne. Kes Cik Aisyah seharusnya menjadi satu peluang untuk universiti. Kita berkembang menjadi sebuah institusi pendidikan antara bangsa yang sejati. Disusuli oleh anggota jawatan kuasa lain yang mula menyatakan persetujuan mereka. Suasana telah berubah sepenuhnya memihak kepada Aisyah. Pengerusi jawatan kuasa membuat ucapan penutup. Perbincangan telah berjalan dengan secukupnya.
Jawatan kuasa akan membuat keputusan akhir. Tidak lama selepas itu, pengerusi mula membacakan keputusan. Jawatan kuasa hak asasi manusia Sekolah Undang-Undang memutuskan seperti berikut. Pertama, menukar markah subjek undang-undang antarabangsa Cik Aisyah dari sifar kepada markah tertinggi. Sorakan gembira bergema di dalam dewan. Aisyah tidak dapat menahan air matanya. Kedua, tindakan diskriminasi bahasa oleh Profesor Richard Gray dianggap sebagai pelanggaran etika pendidikan. Oleh itu, kes ini akan dirujuk kepada Jawatan Kuasa Etika University. Kini, wajah Profesor Gray pucat lesi. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi akibat seperti ini. Profesor Birne datang menghampiri Aisyah dan berkata dengan mesra, "Tahniah, Cik Aisyah. Keberanian awak telah mencipta semua perubahan ini." Seminggu selepas pendengaran selesai, berita kemenangan Aisyah tersebar ke seluruh universiti dan bahkan di media tempatan. Artikel berita dengan tajuk utama diskriminasi memalukan di Sekolah Undang-Undang AS dalam era kepelbagaian bahasa disiarkan di beberapa agensi berita, dan kisah Aisyah telah menarik perhatian ramai orang. Tetapi perubahan sebenar baru saja bermula. Jawatan Kuasa Etika University telah memulakan siasatan serius terhadap Profesor Richard Gray. Keterangan bahwa dia pernah melakukan diskriminasi serupa terhadap pelajar antarabangsa lain mula muncul satu persatu. Aisyah sedang duduk membaca buku di perpustakaan, apabila seorang tetamu yang tidak dijangka datang. Dia adalah Rajesh, seorang pelajar pertukaran dari India. Dia berjalan menghampiri Aisyah dengan berhati-hati dan berkata, "Aisyah, sebenarnya saya pun pernah ada pengalaman yang serupa dengan awak." Suara Rajesh dipenuhi dengan perasaan yang telah lama terpendam. "Pengalaman macam mana?" "Tahun lepas. Dalam kelas Profesor Gray, semasa saya menerangkan tentang sistem kasta di India, saya menggunakan beberapa istilah bahasa Sanskrit. Kemudian Profesor berkata, di sini kita hanya guna bahasa yang bertamadun. Pada masa itu, saya berasa sangat dihina. Tetapi terpaksa bersabar karena takut markah saya terjejas." Hati Aisyah terasa sakit. Dia tahu bukan hanya dia seorang, tetapi pelajar antarabangsa lain juga telah mengalami luka yang serupa. "Rajesh, sekarang awak tak perlu bersabar lagi. Boleh tak awak berikan keterangan tentang pengalaman awak kepada Jawatan Kuasa Etika?" Rajesh teragak-agak, tetapi akhirnya mengangguk. "Memandangkan awak dah tunjukkan keberanian, saya pun akan coba." Beberapa hari kemudian, lebih banyak keterangan muncul. Seorang pelajar dari Cina memberi keterangan bahwa apabila dia menerangkan sejarah undang-undang Cina menggunakan aksara Cina, dia dihina dengan kata-kata bahwa tulisan gambar tidak sesuai untuk kelas undang-undang. Seorang pelajar berketurunan Arab mendedahkan bahwa apabila dia menggunakan bahasa Arab untuk menerangkan konsep undang-undang Islam, dia dituduh menggunakan bahasa pengganas. Mendengar keterangan-keterangan ini, Aisyah sadar betapa bermaknanya perjuangannya. Keberanian kecil seorang individu sedang mendedahkan akar umbi masalah yang jauh lebih besar. Keputusan siasatan Jawatan Kuasa Etika telah diumumkan. Profesor Richard Gray dipecat serta-merta atas tuduhan melakukan diskriminasi bahasa secara berulang dan melanggar etika pendidikan. Ia adalah detik di mana jawatan profesor yang dipegangnya selama 30 tahun berakhir dalam sekelip mata. Tetapi Aisyah berasa lebih kasihan daripada dendam. Dia pikir, Profesor Gray hanyalah seorang individu dari generasi lama yang tidak dapat menerima perubahan zaman dan telah menjadi terasing. Perubahan yang lebih penting berlaku di peringkat institusi. Dekan Sekolah Undang-Undang telah memanggil mesyuarat fakulti tergempar dan mengumumkan dasar baru. Mulai sekarang, universiti kita akan menggalakkan penggunaan bahasa yang pelbagai untuk tujuan akademik secara aktif. Konsep undang-undang setiap negara dapat difahami dengan paling tepat dalam bahasa dan budaya negara itu sendiri. Inilah bentuk sebenar pendidikan di peringkat antara bangsa. Berdasarkan dasar baru itu, sebuah seminar undang-undang pelbagai budaya telah ditubuhkan, dan program di mana pelajar dari pelbagai negara dapat memperkenalkan sistem perundangan negara mereka dalam bahasa ibunda telah dimulakan. Aisyah dijemput sebagai penceramah pertama. Petang itu, Aisyah menelepon ayahnya. "Ayah, Aisyah dah berjaya.
Aisyah dah mengajar undang-undang dalam bahasa Melayu. Suara ayahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Aisyah, anak ayah. Ayah betul-betul bangga dengan kamu. Apa yang kamu pertahankan? Bukan sekadar bahasa biasa, tetapi cara kita berpikir, identiti kita. Macam yang ayah selalu cakap, bahasa adalah kedalaman pemikiran, kata-kata itu yang bagi Aisyah semangat. Selepas meletakkan telepon, Aisyah memandang keluar tingkap. Di kampus, masih ramai pelajar berjalan-jalan, dan di antara mereka ramai pelajar antara bangsa. Kini, mereka tidak perlu lagi menyembunyikan bahasa dan budaya mereka. Perubahan yang dicetuskan oleh keberanian kecil Aisyah adalah lebih besar daripada yang dijangka. Usaha seorang individu untuk mempertahankan maruah kemanusiaannya telah mengubah sebuah institusi dan menggerakkan masyarakat. Beberapa bulan berlalu, musim luruh semakin terasa di kampus. Aisyah duduk di satu sudut perpustakaan, menyusun tesisnya. Dalam slip keputusannya, kini tertera keputusan cemerlang dalam semua subjek, terutamanya subjek undang-undang antarabangsa yang mendapat grade tertinggi. Tetapi yang lebih berharga daripada markah adalah pemahaman yang diperolehnya daripada keseluruhan proses itu. Cik Aisyah. Suara yang dikenali kedengaran. Apabila menoleh, dia melihat wajah Michael, yang pernah sekelas dengannya semester lepas. Dia menghampiri dengan berhati-hati dan berkata, "Ada masa tak? Boleh tak awak terangkan sekali lagi konsep amanah?" Penjelasan awak hari itu masih terngiang-ngiang di kepala saya. Aisyah tersenyum. Tentu sekali. Tapi kalau diterangkan dalam bahasa Melayu, ia lebih tepat. Awak oke? Michael tersenyum gembira dan menjawab, "Lagi bagus." Memang saya nak dengar pun. Aisyah mula menerangkan perlahan-lahan. Perkataan amanah bukan sekadar kesilapan biasa. Dalam perkataan ini, tersirat kedua-dua percanggahan antara niat dalaman dan tindakan luaran. Ia adalah satu konsep yang berbeza tahapnya daripada mistake atau error yang dibincangkan dalam undang-undang barat. Michael mendengar dengan tekun. Menakjubkan. Bila bahasa berbeza, konsep undang-undang yang sama boleh difahami dengan begitu berbeza. Itulah sebabnya saya guna bahasa Melayu hari itu. Ada kedalaman yang terjemahan tak dapat sampaikan. Pelajar-pelajar lain yang mendengar perbualan mereka mula berkumpul. Kini, tiada siapa lagi yang memandang aneh penggunaan bahasa Melayu oleh Aisyah. Sebaliknya, semua orang gembira untuk mendengar demi pemahaman yang lebih lengkap dan tepat. Aisyah, konsep Li dalam undang-undang Cina pun lebih kurang sama kan? Tanya seorang pelajar pertukaran dari Cina. Saya pun nak terangkan dalam bahasa Cina supaya lebih tepat. Betul tuh. Konsep undang-undang setiap negara terbentuk dalam budaya dan sejarah negara itu. Jadi, memahaminya dalam bahasa asal adalah yang paling tepat. Profesor Harold Birne yang sedang memerhatikan keadaan itu, menghampiri mereka. Kamu semua dah buat seminar undang-undang pelbagai budaya sendiri ya? Bagus sekali. Profesor Birne memandang Aisyah dengan pandangan mesra dan berkata, "Cik Aisyah, perubahan yang awak ciptakan ini sedang tersebar secara semula jadi. Rasa bangga tak?" Aisyah mengangguk. "Profesor, pada mulanya saya hanya mahu membetulkan ketidakadilan yang berlaku pada diri saya. Saya tak sangka akan ada perubahan sebesar ini. Itulah kuasa keberanian sejati. Kesadaran tentang keadilan yang kecil pada seorang individu boleh mengubah masyarakat secara keseluruhan. Awak dah buktikannya." Malam itu, Aisyah menulis surat terakhir kepada ayahnya. "Ayah, sekarang Aisyah dah faham betul-betul makna sebenar kata-kata ayah, bahasa adalah kedalaman pemikiran." Usaha Aisyah mempertahankan bahasa Melayu bukan sekadar kerana cinta pada bahasa ibunda. Tetapi ia adalah bahagian asas yang berkaitan dengan cara Aisyah berfikir dan cara Aisyah memahami dunia. Semasa menulis surat, Aisyah mengimbas kembali perjalanannya selama beberapa bulan yang lalu. Daripada kejutan pada hari menerima markah sifar, ketakutan kerana terpaksa berdiri seorang diri, debaran semasa pendengaran, dan akhirnya kemenangan yang diperoleh. Keseluruhan proses ini telah menjadikannya lebih kuat dan bijaksana. Bila difikirkan semula, Profesor Gray pun mungkin ada alasannya sendiri.
Aisyah faham hati generasi lama yang sukar menerima perubahan. Tapi, walaupun begitu, Aisyah rasa apa yang salah tetap perlu diubah. Beberapa hari kemudian, Aisyah menerima berita yang tidak dijangka. Kesnya telah memberi kesan kepada universiti-universiti lain, menyebabkan beberapa institusi pendidikan mula menyemak semula dasar pendidikan pelbagai budaya mereka. Tindakan berani yang kecil dari seorang individu telah mencipta gelombang yang meluas ke seluruh masyarakat. Satu hari sebelum tamat pengajian, Aisyah berjalan di kampus dan berpikir, bahasa bukan sekadar kerakyatan, ia adalah kedalaman kebenaran. Inilah kebenaran paling berharga yang ditemuinya melalui keseluruhan proses ini. Langit dihiasi awan yang berarak. Di kampus, masih ramai pelajar dari seluruh dunia sedang membina impian mereka. Kini, mereka tidak perlu lagi menyembunyikan bahasa dan budaya mereka. Melalui pintu kecil yang telah dibuka oleh Aisyah, kebenaran dan kepelbagaian yang lebih besar dapat mengalir masuk. Pelajar yang mendapat markah sifar hanya karena menggunakan bahasa Melayu, dia telah membuktikan kepada dunia dengan satu pembelaan, dan profesor Amerika yang berada dalam kejadian itu akhirnya terpaksa menitiskan air mata. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi biasa. Ia adalah kerangka pemikiran yang menentukan bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita melihat dunia. Keberanian Aisyah adalah kemenangan yang indah dalam mempertahankan kebenaran asas ini. Kisah keberanian kecil yang membawa perubahan besar, dan langkah seorang diri demi kebenaran, yang telah mencipta sebuah kisah harapan. Jika Anda menyukai video hari ini, sila tinggalkan komen dan beritahu kami dari mana Anda sedang menonton. Kami ingin mendengar kisah Anda semua. Terima kasih.